Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Geofighter 1K1 dan 1K5, saya harap awak dah bersedia. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi, masih lagi dalam bab 10, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara, yang mana minggu lepas kita dah pelajari tentang pelbagai jenis bentuk muka bumi di Asia Tenggara, dan untuk minggu ini kita akan masuk pula kepada saliran di Asia Tenggara. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat 116 dan juga 117. Dan di sini awak boleh lihat terdapat pelbagai jenis sungai dan tasik, okey, yang ada di Asia Tenggara. Jadi kita akan lihat satu persatu. Kita akan terbang ke Sungai Mekong. Kita akan terbang ke Vietnam, Sungai Mekong. Okey, kalau awak boleh rujuk dalam peta. Sini Sungai Mekong. Okey. Seterusnya kita akan terbang ke Myanmar, Sungai Irrawaddy. Okey. Seterusnya Menam Chao Phraya, Thailand. Okey, tapi Thailand tak boleh rentas negara ke Thailand lagi kan? Okey, yang seterusnya kita akan pergi ke kawasan tasik. Okey, akan terbang ke Kemboja. Ada satu tasik yang dinamakan sebagai Tonle Sap. Dan yang terakhir sekali, negara kejiranan kita yang paling dekat di sini, iaitu Indonesia. Okey, yang mana kita akan melihat, mempelajari dan memahami tentang Danau Toba. Okey, Geofighter semua, kita lihat kepada Sungai Mekong terlebih dahulu. Okey, kalau kamu lihat pada peta ini, sebenarnya Sungai Mekong mengairi atau menelusuri pelbagai negara di Asia Tenggara. Okey, dan untuk pengetahuan kamu, Sungai Mekong adalah sungai yang terpanjang di Asia Tenggara, 4,880 km, dan ia berpunca, berpunca daripada dataran Tibet di bahagian utara. Kemudian awak tengok ya, ni Sungai Mekong berpunca daripada dataran Tibet, turun ke selatan, akan mengalir melalui Yunnan di China, kemudian terus melalui Myanmar, okey, dan ada kena Thailand, seterusnya Laos, okey, dan akan sampai ke Kemboja dan berakhir di Vietnam. Okey. Jadi kesimpulannya di sini dapat dilihat Sungai Mekong adalah sungai yang terpanjang dan mengairi, menelusuri ke beberapa buah negara, okey, di Asia Tenggara. Okey, dapat di situ ya. Dan yang seterusnya, lebih 90 juta penduduk, okey, lebih 90 juta penduduk di Vietnam memang bergantung hidup dengan menggunakan Sungai Mekong, okey, sebagai punca pendapatan, terutamanya kepada pesawah padi. Okey, yang mana awak tahu kawasan sungai adalah kawasan yang sangat subur. Okey, kawasan lembah sungai itu adalah sangat subur dan sangat sesuai untuk kegiatan pertanian. Okey, ada tanah jenis alluvium di situ. Okey, tanah alluvium sesuai untuk tanaman sawah padi. Okey, dan lebih kurang 140,000 kilometer persegi kawasan sawah padi, okey, ditanam di sekitar lembangan Sungai Mekong. Okey, Geofighter semua, sekarang kita pergi ke Myanmar. Okey, dan di Myanmar ada sebuah sungai yang kita panggil sebagai Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy, kalau awak boleh lihat pada peta tu, saya dah merahkan di situ, itu adalah Sungai Irrawaddy. Okey, dan sungai ini juga adalah yang terpenting dan terpanjang di negara Myanmar, mengalir dari utara hinggalah ke selatan dan akhirnya berakhir di Laut Andaman. Okey. Kalau sebelum ni kita dah lihat Sungai Mekong, apa kepentingan dia untuk tanaman sawah padi. Jadi di sini apa pula kepentingan Sungai Irrawaddy? Okey, lihat poin yang ketiga.
Jadi awak boleh lihat di situ, awak boleh baca di situ, sungai ini merupakan jalan perhubungan dan juga jalan pengangkutan. Okey, lihat pada gambar, nampak dia pakai sungai itu untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu yang dimaksudkan sebagai jalan perhubungan dan pengangkutan. Selain daripada itu, Sungai Irrawaddy juga menjadi tumpuan penduduk. Penduduk pula. Okey. Jadi kenapa jadi tumpuan penduduk? Sebab di situlah penduduk mendapat sumber air dan juga sumber protein. Sumber air untuk apa? Untuk kegunaan harian lah, untuk minum, untuk mandi, untuk membersihkan diri, Dan sumber protein, of course, yang dimaksudkan dengan sumber protein ni ada aktiviti perikanan lah di situ. Mendapatkan sumber-sumber protein seperti ikan yang boleh didapati di dalam sungai. Dan dapat dilihat di sini ada satu lagi kepentingan. Kalau melihat di sini macam tak lari daripada pokok padi. Di sini ada Delta Irrawaddy. Awak kena ingat ya, kawasan delta ke, kalau saya sebut kawasan lembah ke, kalau saya sebut kawasan lembangan ke, itu adalah kawasan tanah rendah dan kebanyakannya adalah subur untuk tanaman padi. Jadi penduduk yang duduk di sekitar kawasan Sungai Irrawaddy ini juga menjalankan aktiviti pertanian, iaitu aktiviti penanaman padi. Jadi secara keseluruhan, ingat, Sungai Irrawaddy penting untuk jalan pengangkutan dan juga jalan perhubungan. Sungai Irrawaddy menjadi sumber air dan juga sumber protein. Sungai Irrawaddy ataupun Delta Irrawaddy yang lebih tepat juga menjadi kawasan untuk tanaman pertanian ataupun tanaman padi. Kita pergi kepada sungai yang ketiga, iaitu Chao Phraya di negara Thailand. Cikgu, mana sungainya? Mana sungainya? Mana perkataan sungai itu? Kan? Kenapa dipanggil Menam Chao Phraya? Anak-anak, untuk pengetahuan awak, dalam bahasa Thailand, Menam ini membawa maksud sungai. Jadi awak janganlah tulis nanti kalau ada soalan ke, kan, ataupun dalam PPD awak ke, sungai Menam Chao Phraya. Maksudnya awak dah tulis 2 kali lah dekat situ. Sungai-sungai Chao Phraya. So Menam di sini sudah membawa maksud sungai. Boleh faham di situ ya? Menam Chao Phraya. Kalau tengok pada kedudukan dalam peta, lihat dalam peta. Di sini di sini Menam Chao Phraya mengalir dari utara dan terus ke Teluk Siam. Mana satu Teluk Siam ni, cikgu? Saya sudah ajar awak perbezaan teluk dan juga tanjung, kan? Ini adalah kawasan teluk. Di situ Teluk Siam. Jadi sungai Chao Phraya ataupun Menam Chao Phraya mengalir dari utara Thailand terus ke Teluk Siam. Dan sekali lagi, sama seperti Irrawaddy, sama seperti Mekong, lembah. Lembah, ingat ni lembah. Baru tadi saya sebut lembah, lembangan, delta adalah kawasan yang sesuai untuk penanaman padi. Sangat subur untuk penanaman padi. Sebab apa? Ada tanah jenis alluvium di situ. Jadi lembah Chao Phraya juga adalah suatu kawasan yang digunakan untuk penanaman padi. Di sini sebagai tambahan ya, tanaman jenis apa sesuai dengan tanah jenis apa. Seperti yang sudah awak fahami, tanah jenis alluvium sesuai untuk tanaman padi sawah. Ada juga tanah yang kita panggil sebagai laterite, yang ini sesuai untuk kelapa sawit dan juga getah. Tanah jenis pasir sesuai untuk pokok kelapa. Dan the last one, tanah jenis gambut sesuai untuk tanaman pokok nanas. Yang ini insya-Allah awak akan belajar juga lagi dengan lebih mendalam tingkatan 2 ataupun tingkatan 3 nanti. Kepentingan Menam Chao Phraya yang seterusnya, lihat pada star dotted di bahagian bawah itu. Sungai ini merupakan jalan pengangkutan yang utama di Thailand. Cuba awak Google Menam Chao Phraya tu, awak boleh lihat ada banyak bot, ada banyak kapal-kapal yang sibuk, yang sibuk di sekitar kawasan Menam Chao Phraya.
Okey, dan yang paling best, yang paling special untuk negara Thailand, okey, negara Thailand ni banggalah, okey, berbangga dengan Venice Timur. Awak pernah dengar tak Venice? Okey. Biasa kita dengar Venice ni ada dekat negara barat, betul tak? Dekat negara Itali. Okey, tapi kita juga ada Venice Timur dan lokasinya adalah di Bandaraya Bangkok. Jadi Bangkok ni sebenarnya juga dikenal sebagai Venice Timur. Kenapa? Okey, lihat gambar Venice di Itali. Ini Venice Barat. Okey, dan juga ini Venice Baratnya. Okey, dan lihat bahagian kanan ini. Ini Venice Timur. Nampak seperti sama kan? Sama, tapi tak serupa. Okey, ada kesibukan di sekitar kawasan sungai tersebut. Okey, tapi bezanya kalau untuk Bandaraya Bangkok ni yang juga dikenal sebagai Venice Timur ni, okey, dia ada aktiviti jual beli. Ada aktiviti jual beli yang mana pasar, ada sebuah pasar lah yang dibuka dan dijual, barangan tu dijual di dalam sampan. Okey, customernya tu ada dekat kawasan daratan lah, dekat tebing sungai tu. Okey, jadi kawasan ini digelar sebagai pasar terapung. Itu speciality Bandaraya Bangkok. Okey, Bandaraya Bangkok yang mana dia ada pasar terapung. Okey, dan disebabkan dia mirip, seakan sama seperti Venice di Itali. Okey, jadi kawasan ini juga menerima julukan sebagai Venice Timur. Okey, Geofighters, yang terakhir sekali, okey, kepentingan Menam Chio Phraya. Kalau awak lihat gambar tu, sepatutnya awak dah boleh faham. Okey, dalam gambar itu menunjukkan ada banyak kayu balak, betul tak? Jadi apa function sungai tu? Okey, sungai Chio Phraya ini penting untuk, okey, untuk mengangkut kayu balak dan juga barangan pukal. Okey, boleh faham ya untuk Menam Chio Phraya. Okey, Geofighter semua, sebenarnya kita dah selesai cerita tentang Sungai Mekong, kita dah selesai cerita tentang Sungai Irrawaddy dan Menam Chio Phraya di negara Thailand. Okey, sudah cover 3 jenis sungai. Sekarang kita nak tengok pula kepada kawasan tasik. Okey, tasik di negara Kemboja dan juga kita nak lihat kepada tasik di negara Indonesia. Jadi kita pergi kepada tasik yang pertama, iaitu tasik Tonle-Sap. Tonle-Sap. Okey, yang pertama, jom kita fahami apa maksud Tonle ni. Tonle-Sap, sebenarnya nama tasik tu yang sebenar adalah Sap. Okey, Tonle-Sap tu adalah daripada, Tonle itu adalah daripada bahasa Kemboja. Okey, yang Tonle tu juga membawa maksud tasik. Okey, faham di situ ya. Baik, Tonle-Sap ini dia punya speciality merupakan tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Okey, ingat, Tonle-Sap adalah tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Okey. Seterusnya, apa pula kepentingan Tonle-Sap? Yang pertama, Tonle-Sap ini menjadi sumber air untuk keperluan domestik. Okey, keperluan domestik penduduk di negara Kemboja. Lihat pada gambar, ini yang dikatakan kegunaan domestik. Okey, untuk sumber air minuman seharian, okey, untuk mencuci, okey, untuk memasak. Nampak ya di situ? Okey, yang kedua. Okey, yang kedua juga sama seperti kepentingan kawasan sungai, yang mana Tonle-Sap juga menjadi sumber pengairan untuk penanaman padi. Okey, sistem pengairan yang berpunca dari kawasan tasik ini membentuk terusan, okey, terus ke kawasan tanaman padi. Selesai dengan poin yang pertama, selesai dengan poin yang kedua. Apa lagi cerita tentang Tonle-Sap ini? Selesai juga dengan poin yang ketiga. Okey, Tonle-Sap juga penting untuk perikanan air tawar. Cantik dekat sini kan. Selalu kalau kita sebut perikanan, melibatkan kawasan lautan, okey, melibatkan kawasan sungai, okey, tapi Tonle-Sap ini mereka menjalankan aktiviti perikanan di kawasan tasik. Membayangkan betapa besarnya, betapa luasnya kawasan tasik ini.
Okey, dan aktiviti perikanan ni akan semakin giat dijalankan apabila tiba musim kemarau. Kenapa? Bila musim kemarau, air di kawasan tasik itu akan menjadi cetek. Allahu Akbar, dah terpadam cikgu tulis tu. Okey, akan menjadi cetek. Jadi memudahkan untuk menjalankan aktiviti pertanian. Okey, nampak dekat situ. Satu lagi kepentingan tong lensap, di mana dijalankan aktiviti perikanan air tawar. Asal sebut ikan je, ini jugalah ikan yang muncul. Okey, poin yang seterusnya. Okey, tong lesap juga adalah kawasan pelancongan. Okey, kenapa bestnya melancong dekat tong lesap ini? Kapal dapat mudik dari Sungai Mekong, okey, membawa pelancong ini terus sampai ke tong lesap. Faham tak maksud perkataan mudik dekat sini? Okey, kalau awak lihat pada peta ini, okey, mana Sungai Mekong? Di sini Sungai Mekong, mudik membawa kapal tu terus sampailah ke tong lesap. Okey, itu pengalaman yang ingin dicari oleh para pelancong. Okey, sekali lagi, Tasik ini merupakan kawasan pelancongan dan kapal dapat mudik ke kawasan Tasik melalui Sungai Mekong. Okey anak-anak, selesai untuk tong lesap, kita akan masuk pula kepada Danau Toba. Okey, di negara Indonesia.